Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Rawiyah Hanisah binti Mat Zakaria, nama matrik 054826. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu-isu dakwah dalam kalangan penggiat seni di Malaysia. Okey, sebagai pengenalan, penggiat seni ni adalah seseorang yang mempunyai bakat ataupun mahir dalam sesuatu bidang. Okey, contohnya dalam bidang lakonan, muzik, tarian, lukisan dan seumpamanya. Dan dekat Malaysia ni juga terdapat penggiat seni yang tengah berhijrah dan mereka akan menggunakan seni yang mereka mahir tu sebagai saluran untuk berdakwah kepada masyarakat. Okey, sebagai contoh, melalui program reality TV yang bertajuk Hijrahkan Daguku, yang mana sekarang ni program ni dia bersiaran di TV Al-Hijrah, yang mana program ni adalah sebuah rancangan hiburan yang berkonsepkan Islami, yang mana mereka akan mengumpulkan artis-artis yang telah berhijrah, dan artis-artis tu dia akan menyanyikan lagu-lagu yang popular dengan mengubah liriknya tu kepada lirik yang lebih Islami. Okey, seterusnya konsep penggiat seni. Okey, definisi seniman ataupun penggiat seni. Okey, seniman ni ialah merujuk kepada seseorang yang kreatif atau inovatif ataupun mahir dalam satu-satu seni. Dan penggunaan yang paling kerap adalah merujuk kepada orang yang mencipta seni ataupun mencipta satu-satu karya. Contohnya seperti lukisan, arca, lakonan, tarian, sastera, filem, muzik dan seumpamanya. Dan seniman ataupun pengkarya ni dia akan menggunakan imajinasi dan bakat mereka tu untuk mencipta satu karya. Okay, dalam diri mereka ni, potensi mereka ni berkait rapat dengan fungsi yang dibawanya. Okay, antaranya sebagai medium pewarisan budaya, yang mana dari seni ni mereka dapat memperkenalkan dan mengembangkan unsur-unsur budaya yang terdapat di sesuatu tempat. Dan selain itu sebagai kemudahan pendidikan dan sebagai media hiburan awam. Okay, dari pelbagai potensi yang ada tadi tu, maka akan timbullah pelbagai impak, yang mana impak positif ataupun negatif. Okey, seni dari perspektif barat. Okey, menurut Herbert Reed, seni ni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik. Dan estetik ni dia bermaksud nilai keindahan dalam sesebuah karya. Keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetik ni dia adalah kesan yang timbul sama ada sewaktu menghasilkan satu-satu produk seni tu ataupun ketika menikmati hasil seni tersebut. Dan kedua-dua pihak sama ada artis ataupun pemerhati seni tu dia akan merasai kesan-kesan tersebut. Dan mengikut kebudayaan barat, seni ni dia tiada hubungan dengan agama. Dan ini disebabkan oleh aliran sekularisme yang aliran ataupun fahaman sekularisme yang diamalkan di barat, yang mana sekularisme ni dia mengasingkan hal keduniaan dengan agama. Dan seni barat ni dia bebas untuk meletakkan apa-apa sahaja dalam seninya. Okay, contohnya dari segi seni lukisan, mereka bebas untuk melukis apa-apa sahaja dalam seninya, sama ada benda tu satu benda yang bermoral ataupun tidak bermoral. Okay, contohnya dalam seni barat ni mereka ada juga melukiskan lukisan yang tidak berbaju, imej yang bersifat ilusi ataupun khayalan, yang mana karya-karya yang dilukis tu dia mampu merosakkan pemikiran orang yang melihatnya. Okey, unsur-unsur yang terdapat dalam filem barat. Okey, dalam filem barat ni antara perkara yang dipaparkan adalah lebih ke arah mengubah budaya hidup ataupun cita rasa manusia tu kepada satu proses pemodenan. Dan dalam filem barat ini juga dia banyak meletakkan perkara yang berhubung dengan kepercayaan, contohnya seperti benda-benda keramat, khurafat, tahyul ataupun kebudayaan karut, yang mana dia mampu merosakkan akidah umat Islam jika mereka mempercayai benda-benda tersebut. Dan dalam filem barat juga banyak tersalit adegan yang tidak bermoral, contohnya seperti pengambilan dadah dan arak, pembunuhan, perkara-perkara yang lucah dan tidak bersopan.
Okey, seterusnya seni dari perspektif Islam. Okey, seni dari perspektif Islam ni adalah untuk membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Dan seni dalam Islam ni dia dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Dan motif seni dia juga adalah bermatlamatkan kebaikan dan berakhlak. Okey, selain itu seni ni juga haruslah lahir sebagai satu proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Dan seni dalam Islam ni hendaklah bersifat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yang mana dia dapat menyuruh supaya berbuat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta dapat membangunkan akhlak masyarakat, bukannya membawa kepada kemungkaran dan bukan sebagai perosak akhlak bagi sesebuah ummah tu. Okey, antara matlamat dalam seni ni adalah dia bukanlah bermatlamatkan hiburan semata-mata, dan matlamat seni dalam Islam ni adalah menjurus ke arah konsep mentauhidkan Allah ataupun mewujudkan rasa kagum terhadap Allah dan dapat mendidik jiwa dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Okey, seterusnya dakwah dalam kalangan penggiat seni di Malaysia. Okey, yang pertama, dakwah melalui seni lakonan. Okey, dakwah melalui seni lakonan ni adalah untuk menyebarkan mesej dakwah mengenai didikan ataupun nilai Islam yang indah. Dan dakwah melalui lakonan ini perlulah disampaikan dengan cara yang betul dan mematuhi syariat Islam. Kerana tujuan berdakwah tu adalah untuk menyelamatkan manusia daripada kemungkaran. Penceritaan dan penggayaan lakonannya itu perlulah mematuhi syariah. Contohnya seperti memaparkan pakaian yang tidak melanggarkan syariat Islam. Okay. Dakwah melalui seni lakonan ni juga dia adalah salah satu wadah untuk mempertahankan syiar Islam. Okey, antara contohnya adalah dalam drama Cinta Kun Fayakun, yang mana wanita dalam cerita ni dia memelihara aurat mereka dengan memakai baju yang sopan seperti baju kurung, jubah dan memakai tudung. Okay, selain itu mereka juga memakai sarung tangan untuk memelihara aurat mereka daripada terdedah, dan solekan untuk wanita dalam drama ni adalah tidak keterlaluan dan tidak berlebih-lebihan. Okey, yang kedua, dakwah melalui muzik ataupun nasyid. Okey, antara nyanyian ataupun muzik yang dapat membangkitkan semangat ke arah kesedaran dan keindahan Islam adalah contohnya seperti nasyid. Okay, dan nasyid ni dia merupakan salah satu cabang ilmu handasat al-aswad, yang mana seni suara yang mampu membangkitkan semangat ke arah kesedaran dan keindahan Islam. Dan nasyid ni dia berperanan untuk mengukuhkan kesedaran dan penghayatan agama dalam kalangan masyarakat dari aspek akidah, ibadah dan juga akhlak. Dan nasyid ni dia mengandungi kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah dan Rasul dan seumpamanya. Okey, yang ketiga, dakwah melalui seni kaligrafi Islam. Okey, seni kaligrafi Islam ni dia adalah berasaskan huruf-huruf Arab dan dihiasi dengan corak hiasan. Dan seni kaligrafi Islam yang cantik dan menarik ni dia memiliki hiasan corak dan hiasan motif serta iluminasi beragam yang membantu ketertarikan madu'un untuk membaca bahan dakwah yang diajarkan. Dan penggunaan seni kaligrafi Islam dalam dakwah ni bukan sahaja dijadikan sebagai tulisan, akan tetapi digunakan juga pada kitab, manuskrip, mushaf, logam, mata wang, artifak untuk dijadikan sebagai bahan dakwah. Okay, selain itu, seni kaligrafi Islam ini juga banyak diletakkan di dalam masjid, di bangunan-bangunan dan seumpamanya. Yang mana seni kaligrafi Islam ni dia dapat menarik perhatian sama ada masyarakat Islam ataupun masyarakat bukan Islam untuk menghayati tulisan-tulisan yang indah ini. Okey, seterusnya refleksi dakwah. Okey, melalui bakat ataupun kemahiran yang ada pada penggiat seni ni, mereka ni berpeluang untuk menggunakan bakat yang mereka miliki itu untuk berdakwah kepada masyarakat. Dan secara tidak langsung, perbuatan yang mereka lakukan itu bukan sahaja sebagai hiburan, tetapi dikira juga sebagai ibadah kerana mereka ni mengajak masyarakat untuk lebih dekat kepada Islam dan untuk lebih mengenali Allah. Dan selain itu, penggiat seni ini juga dia beruntung jika menyalurkan bakatnya untuk dakwah kerana nilai populariti yang ada pada mereka tu dia
menyebabkan masyarakat untuk lebih tertarik dengan apa yang ingin disampaikan. Tetapi seni yang disampaikan itu perlulah berlandaskan syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Amira Syairah binti Wan Abdul Azizi. Nama matrik 054844. Baiklah, hari ini saya akan meneruskan pembentangan tentang isu-isu dakwah dalam kalangan penggiat seni di Malaysia. Baiklah, isu yang pertama adalah isu hedonism dalam kalangan penggiat seni. Apa itu hedonism? Hedonism merupakan gaya hidup yang hanya mengejar keseronokan semata-mata seperti berhibur. Dunia hiburan tempatan mesti dibentuk semula. Istilah seni tidak boleh diperalatkan untuk menjadi pemangkin kepada hedonism. Dalam hedonism di negara kita, pengarah filem boleh mewajarkan adegan-adegan yang tidak sepatutnya semata-mata untuk menyampaikan saranan kebaikan. Kerana itulah, pengarah di negara kita gemar membuat adegan yang tidak sepatutnya. Bukan sahaja tidak pernah ditegur, malah dipuji kerana tinggi keseniannya. Para pelakon filem pula melakukan adegan itu kerana disanjung dengan keberkesanan lakonannya. Dari segi rancangan televisyen, konsert dan sebagainya, kebanyakan lebih membawa kepada kesenangan sementara berbanding dengan adanya nilai-nilai yang bermanfaat. Baiklah, dalam lagu dan klip video pula, pada dasarnya hiburan ini dibolehkan dalam Islam. Ia merupakan ubat kepada jiwa manusia, tetapi tidak boleh diambil secara berlebihan. Ramai dari kalangan mereka lalai terhadap tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan ibadah, maka hiburan seperti ini adalah diharamkan dalam Islam. Seni kata, lagu dan nyanyian yang disampaikan juga mempunyai unsur-unsur maksiat, sia-sia, merangsang kegairahan nafsu dan sebagainya. Konsep nyanyian pula melalui aspek nyanyian, tingkah laku, perbuatan, nyanyian, pertuturan dan seumpamanya banyak yang bercanggah dengan ajaran dan nilai agama. Baiklah, isu yang kedua adalah isu secularism dalam kalangan penggiat seni. Apa itu secularism? Secularism merupakan fahaman yang memisahkan urusan keduniaan dan urusan agama. Secularism dalam media massa meliputi jutaan penonton, pendengar dan membacanya melalui program-program yang disediakan. Oleh itu, penggiat seni berperanan untuk mengangkat martabat peribadi, maruah dan minda seseorang, atau ia juga berperanan untuk menjatuhkan martabat peribadi, maruah dan minda seseorang. Sebenarnya ramai yang tidak sedar bahawa hiburan hedonism dan secularism ini merupakan mainan Zionis untuk merosakkan akhlak dan pemikiran ahli dunia. Baiklah, isu yang ketiga adalah isu kerosakan moral dalam kalangan penggiat seni di Malaysia. Berdasarkan perkembangan semasa, industri kreatif Malaysia banyak terdedah dengan budaya yang negatif dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti penggunaan bahasa yang tidak sesuai, unsur-unsur tahyul, ganas dan sebagainya, sekaligus menyumbang kepada keruntuhan akhlak dan moral kepada masyarakat. Ramai penggiat seni ini hanya menggunakan platform hiburan atau karya sebagai lombong untuk menghasilkan duit sahaja, tetapi mereka tidak peduli tentang kerosakan akhlak dan moral dalam kalangan penggiat seni dan juga masyarakat. Baiklah, isu yang seterusnya adalah isu kandungan industri seni. Baiklah, seni hiburan telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Banyak isu kandungan dalam industri seni seperti nyanyian, lakonan, lawak jenaka dan bermacam lagi. Dunia hiburan terpalit dengan kandungan lawak lucah yang difikirkan kelakar oleh segelintir penggiat industri lelaki. Mereka seakan tidak mempelajari daripada kes lampau di mana perkara rogol dan isu seksual dijadikan sebagai bahan yang kelakar. Penerbitan filem memaparkan babak yang tidak bermoral seperti lelaki berperwatakan wanita dan juga sebaliknya mencalarkan imej agama dan institusi pendidikan. Seterusnya, faktor-faktor terjadinya isu dalam kalangan penggiat seni. Faktor yang pertama adalah kurang pengetahuan dalam agama.
Dapat dilihat bahawa wujudnya jurang dalam memahami dan menghayati tentang keagamaan dalam kesedaran budaya di negara kita kerana kegagalan mereka untuk memahami perspektif Islam yang sebenar dalam konteks hiburan. Faktor yang kedua adalah tidak mengamalkan kebenaran ajaran Islam. Islam telah menyatakan dengan jelas tentang konsep seni yang memenuhi tuntutan fitrah manusia tanpa wujud sebarang pengabaian ajaran Islam walau sedikit pun. Hiburan bukanlah satu perkara yang terlarang. Penggiat teater tidak mengambil kisah tentang pandangan Islam mengenai karya yang dipentaskan. Namun, jika diambil mengikut pandangan agamawan, mereka boleh mengelakkan daripada mementaskan teater yang bercanggah dengan Islam. Faktor yang seterusnya adalah salah faham tentang tujuan dalam industri. Sebagai penghibur mestilah daripada kalangan orang lelaki dan penonton mereka tidak boleh bercampur di antara lelaki dan perempuan. Dalam lirik lagu pula, ada lirik lagu yang menggunakan istilah-istilah suci dalam Islam sebagai bahan untuk penyelewengan atau juga yang berunsurkan penyanjungan kepada makhluk yang lain. Ada juga unsur-unsur berahi yang menaikkan nafsu atau lafaz yang ditafsirkan lucah. Ada juga lirik yang mengandungi unsur maksiat atau mendorong kepada perlakuan haram. Baiklah, refleksi dakwah daripada pembentangan saya adalah dengan kemajuan zaman dan banyaknya masalah dalam kalangan penggiat seni masyarakat kini, sepatutnya ramai penggiat seni semakin mudah untuk berdakwah dan menyebarkan syiar Islam. Hal ini kerana penggiat seni merupakan orang yang paling berpengaruh kepada masyarakat. Ramai masyarakat yang menjadikan mereka sebagai idola. Oleh itu, mereka perlu melakukan sesuatu supaya dapat menyebarkan ajaran Islam ataupun syiar Islam. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatun Nazira binti Muhammad Syafi, nombor metrik 054616. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan sahabat saya. Seterusnya, kita pergi kepada hujah berkaitan seni dari perspektif peradaban Islam. Pertama sekali, kita pergi kepada seni bina. Menurut Ibn Khaldun, seni bina ini merupakan satu daripada ciri-ciri ketamadunan yang penting kerana ia merupakan lambang ataupun mercu tanda kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. Pencapaian dan pembangunan seni bina ini bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Ini dapat dilihat menerusi pembinaan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Seterusnya kita pergi kepada seni muzik. Bangsa Yunani ini dikatakan perintis dalam seni muzik. Namun begitu, setelah kedatangan Islam, orang-orang Islam telah memajukannya. Perkembangan seni muzik ini berlaku pesat pada zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah, di mana kebolehan menyanyi dan bermain alat muzik dijadikan prasyarat untuk diterima bekerja. Kesannya, lahirlah ramai tokoh-tokoh terkemuka yang arif dalam bidang muzik seperti Al-Farabi dan juga Al-Kindi. Seterusnya kita pergi kepada seni khat dan kaligrafi. Jika kita lihat, seni khat ini merupakan seni yang berkaitan dengan tulisan. Seni ini berkembang sama dengan seni ukiran. Menurut Syekh Syams Ad-Din Al-Aqfal menjelaskan bahawa seni khat ini atau kaligrafi adalah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letaknya dan cara-cara merangkainya menjadi tulisan yang tersusun atau apa-apa yang ditulis di atas garis-garis. Seterusnya kita pergi kepada seni yang terakhir, itu seni sastra. Terdapat ramai tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang memberi sumbangan besar dalam seni sastra Islam ni. Karya-karya seperti The Arabian Night, Ali Baba and the 40 Thieves, Samba and Seller, dan lain-lain lagi. Antara intelektual Islam yang terkenal dalam seni sastra ini ialah Firdausi dan juga Ibnu Tufail. Seterusnya kita pergi kepada pandangan ulama mengenai kesenian. Di sini terdapat 3 pandangan ulama, iaitu Sayyid Qutb, Ismail Faruqi dan Ismail Hamid. Seterusnya kita pergi kepada cara menangani isu masalah dalam penggiat seni. Pertama sekali, berkaitan dengan masalah ini, individu itu sendiri perlulah mempunyai mengetahui matlamat seni dalam Islam. Iaitu seni ini tidak bermatlamatkan hiburan semata-mata. Islam telah memberikan garis panduan yang sesuai mengikut naluri dan fitrah semula jadi manusia. Oleh itu, manusia sewajarnya menggunakan seni mengikut fitrah yang sedia ada, berpandukan kepada syariat demi kesejahteraan jiwa dan masyarakat.
Yang kedua, mengetahui seni ini menjurus ke arah konsep mentauhidkan Allah. Konsep seni Islam dan pembawaannya perlu menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah SWT. Yang ketiga, pengikut seni sendiri kena sedar yang seni ini dapat mendidik jiwa. Jiwa manusia memang memerlukan kepada hiburan dan keseronokan. Namun, Islam sama sekali tidak menolak fitrah manusia yang gemar akan hiburan, asalkan dapat dikawal oleh fikiran dan juga syariat. Dan yang terakhir sekali ialah seni membimbing manusia ke jalan yang benar. Seni ini dibentuk untuk mereka manusia yang benar-benar baik dan beradab. Malah kesenian unggul dalam Islam sendiri terpancar pada umum kitab Al-Quran yang diturunkan sebagai panduan dan pedoman untuk semua umat manusia. Sebagai kesimpulannya, tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar melalui intelektual Islam dalam perkembangan besar cabang seni yang wujud pada hari ini. Jika kita lihat, Islam tidak pernah menolak kesenian, malah menerapkan unsur-unsur murni dalam kesenian. Secara fitrahnya, manusia ini suka akan hiburan, kesenian, benda-benda yang indah. Di situlah lahirlah ilmuwan Islam yang mana membangunkan seni bina, seni khat, seni sastra dan juga seni muzik. Buktinya, pencipta seni dari Barat sendiri meniru dan mengkaji hasil seni yang dihasilkan oleh para ilmuwan Islam untuk ketamadunan mereka. Oleh itu, generasi sekarang hendaklah berasa bangga akan pencapaian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan Islam dahulu. Apa yang membantu kejayaan umat Islam dalam bidang-bidang ilmu seperti ini ialah Islam itu sendiri yang bersikap terbuka dan positif terhadap ilmu pengetahuan. Malahan, Al-Quran juga sentiasa menggesa umat Islam supaya berfikir dan meneliti tentang manusia dan alam adalah menjadi aspirasi dan impian untuk menyaksikan bahawa jarah keagungan umat Islam dahulu akan kembali berulang pada zaman kini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.